بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. أما بعد، Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung, kerana memberi rezeki untuk kita bertemu lagi di dalam kuliah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan kitab Al-Jami'us Saghir yang ditulis atau karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum memulakan hadis yang kedua di kuliah malam ini, ingin memberi khabar gembira kepada semua bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu mra'an akhadha," atau bermakna al-hadis, "akhadha minni maqalati fa addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencantikkan atau mengindahkan muka seseorang yang mendengar hadisku dan dia menyampaikan atau menyebarkan hadisku ini kepada yang lain tanpa menampahkan atau mengurangkan daripada hadisku. Maka ini khabar gembira kepada orang yang suka belajar ilmu hadis dan yang suka sebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak membaca hadis Rasulullah dan selalu mempelajari atau membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar gembira bagi mereka ini, muka mereka sentiasa indah, berseri-seri dan cantik insya-Allah. Baik. Hadis yang kedua malam ini daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك." Hadis ini menceritakan tentang syurga dan tentang kelebihan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menceritakan tentang cara ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maksud hadis terlebih dahulu, aku datang kepada pintu syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa astaftihu, maka saya minta daripada penjaga pintu syurga untuk membukakan pintu syurga. Fa yaqulul khazin, maka penjaga pintu syurga menyatakan, man anta, siapa kamu? Fa'aqulu, maka saya menjawab, Muhammad, yakni aku Muhammad. Fayaqulu, yakni penjaga pintu syurga menyatakan, bika umirtu, kerana sebab menunggu kamu, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan pintu ini kepada sesiapa yang sebelum kamu. Yakni tidak boleh membukakan pintu ini kepada siapa-siapa yang datang sebelum kamu. Yakni kamu sahaja yang kita disuruh oleh Allah untuk membukakan pintu ini, khas untuk kamu, wahai Muhammad. Baik, ini lafazan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini semalam kita syarah hadis tentang niat dan kita sudah menjelaskan apakah hikmah Al-Imam As-Suyuti memulakan kitabnya dengan hadis tentang niat. Hikmahnya supaya
kita semua muhasabah diri dan sentiasa berhatikan tentang niat dan ikhlas kita. Dan niat ini sentiasa bermulaan amal dengan niat. Jadi beliau juga memulakan kitabnya dengan hadis niat. Hatta Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis 40 hadis, kitab 40 hadis, dan imam-imam yang lain, mereka kalau tulis kitab hadis, mereka suka memulakan kitab mereka dengan hadis yang mencerita tentang niat. Hadis yang kedua terus, selepas hadis niat, Al-Imam Suyuti memilih hadis yang mencerita tentang syurga Allah. Apakah hikmah memilih hadis yang mencerita tentang syurga? Ulama berkata, لأن الجنة هي الغاية المطلوبة. Kerana syurga dia adalah tujuan yang kita tujuan untuk apa-apa yang kita buat. Dan itu tujuan juga Al-Imam Suyuti menulis kitabnya. Tujuannya kerana beliau ingin memasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tujuan kita nak masuk syurga? Dengan solat, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan melakukan amalan baik juga, dengan meninggalkan benda yang haram. Kenapa tujuan kita nak masuk syurga? Sebab kita telah diberitahu oleh Allah, sesungguhnya syurga itu tempat rahmat Allah, tempat kemuliaan Allah, tempat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu syurga itu menjadi tujuan kita. Maka Al-Imam Suyuti memulakan kitabnya dengan hadis yang kedua terus dengan menceritakan tentang syurga agar ada harapan menyebutkan hadis yang kedua tentang syurga agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti mana perkara yang pertama selepas niat yang kita mendengarnya dari hadis Rasulullah yang mencerita tentang syurga, mudah-mudahan Al-Imam Suyuti yang menulis kitab dan semua yang mendengar dan mempelajari kitab ini menjadi ahli syurga. Maka mudah-mudahan semua yang ikut kuliah kita ini, semua yang mendengar, semua yang hadir kelas ini, insya-Allah kita semua menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ada satu masalah khilaf antara ulama. Ulama berbeza pendapat. Mereka kata apakah yang lebih mulia? Ibadah atau syurga? Ramai daripada ulama berkata ibadah itu lebih mulia daripada syurga, iaitu salat, puasa, sebagainya. Tetapi Al-Imam As-Subuki rahimahullahu ta'ala juga Al-Wali Al-Iraqi, ulama besar juga mazhab Syafi'i, mereka berkata syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk kepada syurga itu lebih utama, lebih afdal daripada segala ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Apa sebab? Dia kata kerana memasuki di dalam syurga itu ganjaran daripada Allah. Dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada ibadah kita. Sebab ganjaran itu syurga itu dari Allah, tapi ibadah itu dari kita. Sebab itu syurga Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam syurga itu lebih utama dan lebih mulia daripada ibadah kita. Baik. Sekarang kita syarahkan hadis. Nabi SAW bersabda, Ati babal jannah. Ati, berkataan ati, yakni aku datang kepada pintu syurga. Yakni itu selepas apa? Selepas selesai muhasabah, selepas di atas muka bumi mahsyar, selepas yakni selesai muhasabah semua, lepas datangnya waktu manusia kena masuk kepada syurga, maka manusia pertama akan menuju kepada pintu syurga, membukakan pintu syurga Nabi Muhammad SAW. Dia kata, aku yang akan datang kepada sana. Dan kedatangan dan ketibaan Nabi SAW kepada sana, dia berceritakan, dia akan datang dengan cara sangat aura, sangat hebat, dengan sangat tenang dan belahan-belahan. Tidak mengajar siapa-siapa. Kerana tidak ada siapa-siapa dibenarkan sebelum Rasulullah untuk masuk. Jadi Nabi SAW akan bergerak dengan belahan-belahan, diikuti oleh malaikat, oleh tentera Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau sampai kepada depan pintu syurga yang bernama Babur Rahmah. Pintu Ar-Rahmah.
Dan pintu itu, pintu syurga ada, syurga ada beberapa pintu. Ada beberapa pintu. Cuma Nabi SAW akan masuk daripada pintu Ar-Rahmah. Dan syurga itu bernamanya syurga kerana berada di dalam syurga ini nikmat dan kemuliaan yang tidak pernah dilihat. Dari mana perkataan syurga ni? Jannah, yakni perkataan jannah. Jannah itu dalam bahasa Arab kepada macam pokok-pokok yang terlalu banyak sehingga kita tidak nampak belakang dia. Jadi apa-apa yang terlalu banyak sampai kita tak nampak belakang itu namanya jannah. Jannah. Dan sebab itu golongan jin, nama mereka jin. Kenapa? Kerana mereka tidak dilihat. Maka oleh itu syurga Allah iaitu Al-Jannah, kerana tidak pernah dilihat, tidak pernah dimasuk, tidak pernah diketahui apa yang ada di dalamnya. Sebab itu namanya Jannah. Yakni yang dalamnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah disangka pun oleh hati kita. Dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai beberapa nama. Banyak nama syurga sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyampaikan nama-nama syurga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga 17 nama. Dan ulama berkata perkara yang mempunyai banyak nama, dia membuktikan perkara itu sangat mulia. Kalau perkara tu namanya banyak, maka perkara tu sangat mulia. Sebab itu nama Allah Subhanahu Wa Taala 99. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Hashir, Al-Nashir. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak, sangat banyak. Sebab itu menunjukkan kehebatan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada nama Al-Jannah, ada Darussalam, Darullah, Darul Khuldi, Darul Iqamah, Jannatul Ma'wa, Jannatu Adnin, Al-Firdaus, Jannatul Na'im, Al-Maqamul Amin, Maq'adu Sidqin, Qadamu Sidqin, dan semua nama-nama yang tersebut ini ada di dalam Al-Quran. Memanggil itu nama syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'astaftihu. Sekarang Nabi SAW kata, maka aku meminta mereka buka pintu. Makna astaftihu yakni saya minta buka pintu dengan cara apa? Dengan cara ketuk pintu. Itu cara Rasulullah SAW meminta pintu itu terbuka dengan cara ketuk. Sebab ada satu riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW berkata, akhudhu bihalaqatil babi fa'aqra'. Maka aku memegang bulat. Ada bulat daripada besi, bulat dari besi yang biasanya ada dekat pintu. Dengan itulah saya akan ketukkan pintu syurga untuk terbuka untuk saya. La ilaha illallah. Fayaqra'u babul jannah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW dia kata, ana awal man yaqra'u babul jannah. Saya manusia pertama yang mengetukkan pintu syurga. yakni membukakan pintu syurga. La ilaha illallah. Selepas itu, Al-Khazin, iaitu penjaga pintu syurga, iaitu Ridwan. Sebab penjaga pintu syurga bukan hanya satu malaikat sahaja, Ridwan, yang kita tahu semua. Tetapi banyak malaikat yang tugas mereka menjaga pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana di dalam hadis yang riwayat hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang infak dua benda fi sabilillah, maka da'ahu khazanatul jannah.
penjaga-penjaga syurga akan memanggilnya untuk memasuki syurga daripada mana-mana pintu yang dia ingin. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya pintu-pintu syurga ada banyak malaikat yang menjaganya, bukan hanya malaikat Ridwan. Tetapi malaikat Ridwan yang menjaga atau penjaga pintu syurga, dia pemimpin dan malaikat paling besar. Dia sebagai raja kepada penjaga-penjaga pintu syurga yang lain. Dan Allah menyuruh malaikat Ridwan yang paling hebat, Allah suruh dialah yang tunggu Nabi SAW dekat pintu. Dan sebenarnya malaikat Ridwan telah diberitahu oleh Allah bahawasanya Muhammad akan datang. Dan tugas kamu buka pintu ni untuk Muhammad. Maka Allah sudah menyuruh malaikat Ridwan agar tunggu Rasulullah, agar tunggu ketiba Rasulullah, dia tunggu dekat pintu. Adab. Ini bukan maknanya Nabi SAW ketuk pintu sebab Nabi SAW berdiri lama, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Rasulullah sehingga tidak boleh Rasulullah SAW berdiri lama di depan pintu syurga. Subhanallah. Mulianya Nabi SAW dan tinggi makamnya Rasulullah SAW di sisi Allah. Sehingga Allah tidak membiarkan Nabi SAW berdiri lama dekat pintu syurga. Bahkan Allah suruh malaikat Ridwan tunggu dekat pintu, Muhammad akan datang. Bukalah pintu untuknya. Nabi SAW ketuk pintu sebagai adab dan memberitahu kepada Ridwan. Sebab itu Ridwan alaihi salam, malaikat Ridwan, dia kata, "Man anta?" Siapa kamu? Walhal dia tahu. Walhal dia tahu. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan sifat pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga boleh melihat dari dalam dan luar. Boleh melihat kepada luar, boleh melihat kepada dalam. Jadi malaikat Ridwan dia tahu dan dia nampak Nabi. Tapi dia kata, "Man anta?" Siapa kamu? Ulama kata, sebab malaikat Ridwan merasa lazat dan rasa ingin mengambil kesempatan berbual walaupun sedikit atau walaupun sebentar dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa kamu? Maka Nabi SAW dia kata, Muhammad. Nabi SAW dia kata Muhammad. Seolah-olah Nabi SAW dia kata, aku Muhammad. Yani, saya Muhammadillah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kamu buka untuk saya. Dan malaikat Ridwan dia pernah jumpa Rasulullah sebelum itu. Sebelum hari kiamat pernah jumpa Rasulullah. Jadi dikenal. Nabi SAW dia kata Muhammad, yani Muhammad yang kau kenal. Saya Muhammad Habibullah. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang riwayat Abu Ya'la daripada Sayyidina Anas juga radhiyallahu anhu, dia kata, "Babul jannah min dhahab wa hilaquhu min fiddah." Pintu syurga daripada emas. Dan tempat memegangnya untuk buka atau untuk mengetuk itu dibuat oleh perak. Tetapi emas syurga itu emas yang sangat nipis dan halus sehingga boleh melihat kepada belakang. Jadi pintu-pintu syurga boleh orang yang dalam boleh melihat kepada luar, orang yang luar boleh melihat kepada dalam. Ini lebih kurang macam kaca, tetapi daripada emas. Kalau dibuat oleh emas di dunia, akan dapat itu. Tetapi di akhirat, di syurga, caranya lain dan luar biasa. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakannya untuk orang beriman di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di sini ulama berkata, kenapa Nabi SAW jawab dengan namanya? Kenapa Nabi SAW kata Muhammad? Tapi Nabi SAW tidak menyatakan, ana, aku, atau saya. Macam cara orang jahil atau orang lalai. Kalau orang call, atau siapa ni? Aku, saya apa? Aku apa? Jadi Nabi SAW tidak suka menjawab kalau orang tanya dia, siapa kamu? Dia jawab dengan saya atau aku. Bahkan Nabi SAW suka dan sunnahkan untuk kita menjawab dengan nama kita. Kita sebut nama kita. Kita bagus sebut nama kita. Sebab itu ulama berkata, biasanya orang yang selalu cakap saya, aku ini biasanya daripada kesombongan. Tapi tidak pasti, tetapi kebiasaan. Kebiasaan atau kebanyakan orang yang terlalu banyak sebut saya, aku macam tu, macam dia terlalu sangat merasa bangga dengan dirinya. Tetapi ulama berkata, lebih baik kita selalu kena sebut nama kita, atau kita sebut gelaran yang merendahkan diri kita, menunjuk kita rendah diri dan tawaduk.
Kecuali kalau ingin menceritakan tentang nikmat Allah, macam Nabi SAW di satu hadis dia berkata, ana sayyidu walad Adam. Aku ketua anak-anak Adam, wala fakhr. Tetapi aku tidak merasa bangga. Jadi di dalam hadis itu Nabi SAW bukan ingin merasa bangga atau membanggakan dirinya atas orang lain, tidak. Tetapi maksudnya Nabi SAW ingin menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu juga antara adab dengan Allah, iaitu kita mengaku tentang nikmat Allah dan kita menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas kita. Yang seperti itu juga kalau ada ulama atau mufti atau faqih atau muhaddis, kalau ada ramai orang awam tak tahu nak tanya tentang agama, dia bolehlah mengenalkan dirinya, dia boleh berkata saya ulama, saya faqih, saya muhaddis. Tapi dia kena sebut dengan merendah diri, dengan tawadhu, dan niatnya ingin memberitahu sahaja kepada orang lain supaya yang lain boleh mengambil manfaat daripadanya. Subhanallah. Hatta sebutan pun Nabi SAW sangat memilihkannya. Wahakadha. Qala bika. Kemudian Ridwan menyatakan kepada Rasulullah SAW, oleh sebab kamu, wahai Muhammad, aku disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak membukakan pintu ini sebelum kamu untuk siapa-siapa. Tidak boleh membuka pintu ini untuk siapa-siapa sebelum kamu. وذلك لأن قيامه إليه خاص إظهار لمرتبته. Dan di dalam riwayat yang lain, Ridwan menjaga pintu syurga menyatakan kepada Rasulullah, wala aqumu li ahadin ba'dak, dan aku tidak akan berdiri di depan pintu ini untuk berkhidmat dan membukakan pintu ini lagi kepada siapa-siapa selepas kamu. Yakni sebelum kamu tak ada siapa-siapa saya khidmatnya buka pintu, dan selepas kamu pun saya takkan berhenti atau berdiri dekat pintu syurga. Yakni Ridwan, pemimpin malaikat yang menjaga syurga, tugasnya khas khidmat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini hikmah Rasulullah ketuk pintu. Sebenarnya pintu syurga, ulama berkata, pintu syurga boleh, kita boleh bercakap dengannya, buka dia tu buka, tutup dia tu tutup. Tetapi kejadian ini untuk menzahirkan lagi, untuk menjelaskan lagi kemuliaan dan kehebatan Nabi SAW. Sehingga Allah suruh Ridwan, pemimpin malaikat yang menjaga pintu syurga, berdiri dekat pintu kamu, buka pintu untuk dia. Yang ini lebih kurang contoh, kita bagi contoh sahaja. Macam pintu kereta. Seorang kaya atau seorang pemimpin atau seorang yang hebat, dia boleh buka keretanya sendiri. Tetapi kalau yang lain ingin menzahirkan kemuliaan orang yang dalam kereta tu, ada orang buka pintu untuk dia. Bukan maknanya pintu tu tak boleh buka atau dia tak boleh. Dia boleh buka. Tapi ini protokol untuk menunjuk orang yang lain, orang ini hebat dan penting. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perkara itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah pergi merasmikan syurga, membukakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis kata Sayyidina Al-Hasan dan Qatadah, abwabul jannah yura zahiruha min batiniha. Bintu-bintu syurga, macam mana bintu syurga kalau kita nak tahu bintu-bintu syurga? Bintu-bintu syurga macam kaca, dibuat oleh emas, tempat beganya dan bukannya dari perak, tetapi dia sangat terang dan macam kaca, kita boleh melihat kepada luar daripada pintu tu, juga luar boleh melihat kepada dalam. Yang lagi dahsyat daripada itu, pintu syurga boleh berbicara. Dan dia boleh faham jika kita memberi arahan kepadanya. Sehingga kalau kita suruh pintu syurga itu buka, dia akan terbuka. Kalau kita suruh pintu itu
tutup, dia akan tertutup. Subhanallah. Yani ini kalahkan hatta tamadun, sains, semua yang ada di zaman sekarang. Sebab itu tidak mustahil banyak daripada perkara yang baru di teknologi ini, di ilmu sains yang macam tu, tidak mustahil orang kafir mengambil idea-idea untuk membuatkan perkara-perkara yang dahsyat macam pintu yang bergerak sendiri, yang terbuka sendiri kalau kita dekat sebagainya. Tidak mustahil mereka mengambil idea-idea itu daripada hadis Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab orang kafir ni mengaji bagus. Mereka kaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi mereka jumpa banyak idea-idea untuk teknologi, untuk membuatkan benda-benda yang baru di dunia ni. Ada di dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah cerita tentang syurga, atau ketika Rasulullah menceritakan tentang akhir zaman, atau tentang mukjizat, tentang ajaib, banyak adanya di dalam hadis Rasulullah. Sebab di zaman-zaman dahulu tak adalah pintu dari kaca, tapi di zaman kita terlalu banyak. Dan perkara ni tidak ada di zaman dulu, ada di zaman kita. Tidak mustahil lepas ada teknologi ini, mereka kaji hadis-hadis Rasulullah, mereka tengok Rasulullah kata pintu syurga boleh kita melihat kepada luar, kepada dalam. Jadi mereka kata kalau perkara tu kaca sahaja yang boleh. Jadi mereka dapatlah idea-idea untuk membuatkan banyak perkara daripada hadis Rasulullah SAW. Dan yang sepatutnya kita orang Islam ambil perkara-perkara yang macam ni, yang besar, yang hebat dari hadis Rasulullah SAW untuk melakukannya. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Kalau kita kata pintu syurga ni, dia boleh terbuka sendiri, kita boleh suruh dia. Kenapa Rasulullah SAW perlu minta izin? Sebenarnya Rasulullah bukan minta izin. Rasulullah ketuk pintu sahaja, bagi tahu kepada mereka saya dah sampai kepada Ridwan. Ini jawapannya. Lagi satu, pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengikuti juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika Rasulullah datang kepada pintu, di sana Allah ingin menzahirkan kemuliaan Rasulullah SAW. Sebab itu Allah suruh pintu itu jangan terbuka, tunggu sehingga Muhammad ketuk pintu terlebih dahulu, supaya yang lain semua tahu kemuliaan makhluk ini, kemuliaan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man tabi'an siyaq ihtiram. Baik, tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang pintu-pintu syurga, iaitu pintu syurga semuanya terbuka. Jadi ulama kata pintu-pintu syurga yang sentiasa terbuka iaitu pintu-pintu syurga yang dalam. Pintu istana-istana yang di dalam. Tapi pintu yang paling besar untuk masuk kepada syurga itu tertutup. Atau dia tertutup sehingga Rasulullah SAW membukakannya. Selepas Rasulullah bukakan pintu syurga, umat Islam, muslimin masuk kepada syurga, maka pintu syurga akan dibiarkan terbuka untuk umat-umat yang lain boleh masuk sekali kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang pertama masuk syurga Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW, para anbiya dan mursalin. Selepas para anbiya dan mursalin, umat Nabi SAW. Umat Rasulullah SAW yang akan masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hikmah pintu-pintu istana-istana di syurga semuanya terbuka? Yani ulama kata supaya mereka boleh keluar masuk dengan senang. Ini satu. Lagi satu, mereka untuk malaikat senang masuk keluar. Malaikat masuk keluar membawa hadiah macam-macam kepada ahli syurga. Jadi ahli syurga selalu duduk di syurga. Setiap hari, setiap waktu, malaikat masuk keluar, membawa hadiah daripada Allah kepada mereka.
masing-masing orang duduk di syurganya setiap waktu sampai hadiah daripada Allah kepada mereka. Dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain daripada Anas juga, Nabi SAW berkata, saya orang yang pertama yang akan keluar daripada kubur aku. Dan saya akan memegang bandera Alhamd. Dan aku tidak merasa bangga. Tidak membanggakan diri atas orang lain. Dan saya ketua manusia di hari kiamat. Juga di dunia. Dan saya orang yang pertama akan masuk di dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengetukkan pintu syurga yang pertama saya. Baik, ulama kata, siapakah orang yang kedua terus selepas Rasulullah daripada umatnya? Daripada umat Nabi SAW. Siapa orang yang pertama ikut Rasulullah SAW? Dalam hadis yang riwayat Abi Naim, Rasulullah SAW bersabda, saya orang yang pertama akan masuk syurga dan wala fakhr. Dan aku tidak membanggakan diri atas orang yang lain. Wa awwalu man yadkhulu alayya al-jannah ibnati Fatimah. Dan orang yang pertama ikut belakang saya selepas saya masuk kepada syurga, anak aku Fatimah. Jadi Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dia orang yang pertama terus ikut Rasulullah SAW. Jadi untunglah bagi wanita-wanita muslimah yang ada hubungan kuat dengan Sayyidatina Fatimah. Sebab Sayyidatina Fatimah sangat rapat dan dekat daripada Rasulullah SAW, sehingga dia orang yang pertama masuk kepada belakang Rasulullah SAW. Ini dari golongan wanita. Dari golongan lelaki, siapa orang pertama masuk syurga selepas Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dialah yang pertama daripada golongan lelaki umat Islam. Baik. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Nabi SAW bersabda, akhiru man yadkhulul jannah rajulun yuqalu lahu Juhainah. Fayaqulu ahlul jannah inda Juhainat al-khabar al-yaqin. Nabi SAW bersabda, orang yang terakhir masuk syurga iaitu seorang lelaki yang bernama Juhainah. Dan ahli syurga berkata, khabar yang yakin, yang sebenar ada di sisi Juhainah. Sebab dia orang yang terakhir keluar daripada api neraka. Maknanya Juhainah ini dia orang yang terakhir keluar daripada ahli syurga, keluar daripada api neraka. Yani dia orang yang paling lama duduk di dalam api neraka. Bukan sahaja daripada umat Islam, bahkan daripada manusia semua, orang Islam. Yani orang Muslim yang ikut para anbiya dan mursalin, yang berdosa, yang maksiat, yang salah, yang macam tu, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka. Orang yang paling terakhir keluar daripada api neraka, tidak ada orang Muslim lagi di dalam api neraka setelahnya. Yang dalam api neraka hanya orang kafir sahaja. Satu lelaki yang bernama Juhainah. Namanya Juhainah. Dia orang yang paling akhir masuk, keluar daripada api neraka. Nah. Tetapi ada dua riwayat yang kata orang yang akhir masuk syurga. Dia ada dua. Juhainah, dia orang yang terakhir masuk syurga, dan dia yang terakhir keluar daripada api neraka. Tetapi ada seorang lelaki lain, dia tidak masuk api neraka. Nabi SAW cerita tentangnya, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, orang yang terakhir masuk syurga
seorang lelaki yang jalan atas jambatan as-sirat, dia sikit-sikit jalan, sikit-sikit jatuh. Sikit-sikit jalan, sikit-sikit jatuh kepada lututnya. Tak boleh berjalan kerana amalannya. Sebab Nabi SAW dia kata, cara berjalanan kita atas jambatan as-sirat kepada syurga mengikuti berapa banyak amalan dan ikhlas kita. Siapa-siapa yang amalannya banyak, maka berjalanannya laju kepada syurga atas jambatan as-sirat. Siapa-siapa yang amalannya sikit, berjalanannya asyik jatuh, asyik selu, jalan atas lututnya sahaja atau jalan dengan baring macam tu atas jambatan as-sirat. Jadi cara kita berjalan atas as-sirat, sintimnya atau sitinnya macam tu. Sitinnya atau caranya berkait dengan amalan kita. Sebab itu kita kena banyaklah amalan soleh, banyak amalan baik supaya kita berlalu dengan laju atas jambatan as-sirat kepada syurga. Jadi lelaki ni kerana amalannya selalu sikit-sikit jalan, sikit-sikit jatuh kepada mukanya atas jambatan as-sirat. Juga sikit-sikit api neraka naik dari bawah sehingganya dan dia tampar kepadanya api neraka, tampar kepada mukanya. Tapi bukan api asapnya dan panasnya. Dia sikit-sikit dapat panas daripada api neraka. Tetapi dia tidak masuk di dalam api neraka. Sehingga dia terlepas daripada kawasan api neraka, dari atas jambatan as-sirat, dia sampai di depan syurga. Dia kata, dia pandang kepada api neraka, dia kata, Alhamdulillah yang menyelamatkan aku daripada kamu. Yakni api neraka. Lelaki ni, ulama kata, dia orang yang terakhir masuk syurga tapi dia tak pernah masuk api neraka. Tetapi yang kita cerita di dalam hadis ini, Juhainah ni orang terakhir masuk syurga, tetapi selepas disiksa di dalam api neraka tahun-tahun yang sangat banyak dia lama dia di dalam api neraka, akhirnya dia keluar daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kita daripada api neraka. Wahakadha. Jadi orang Islam, orang yang beriman tidak akan duduk kekal di dalam api neraka. Dan ini hadis buktinya, iaitu Juhainah selepas wallahu a'lam berapa tahun dia akan duduk di api neraka, tapi akhirnya dia akan keluar. Akhirnya dia akan keluar juga. Sebab apa? Sebab dia beriman. Walaupun terlalu banyak dosanya, tapi tetap juga dia akan keluar daripada api neraka. Sebab itu Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu anhu dia kata, demi Allah akan datang satu waktu pintu-pintu Jahannam bergerak kosong, yani dalam api neraka kosong, dah tak ada siapa-siapa. Tetapi maksudnya api neraka kawasan orang Islam, kawasan orang yang beriman yang ikut para anbiya. Yakni sebab di dalam api neraka ni dia ada beberapa tingkat tapi ke bawah. Tingkat-tingkat yang orang Islam lain daripada tingkat orang kafir. Jauh sikit, tidak sama. Lain-lain. Jadi kawasan yang Allah SWT sediakan api neraka untuk orang Islam, mereka akan disiksa tetapi tidak kekal. Sebab itu di satu hari pintu-pintu api neraka tu dia akan jadi kosong, tidak ada siapa-siapa dalamnya. Tetapi kalau api neraka, kalau orang kafir, Nabi SAW dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, orang kafir memang kekal di dalam azab api neraka, di dalam api neraka. Tapi di sini ada orang tanya, dia kata, bukankah ini zalim kalau orang kafir kekal selama-lamanya disiksa di dalam api neraka? Iya. Dan itu bukan zalim. Allah bukan zalim, tidak zalim kepada orang kafir yang kekal di dalam api neraka. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran juga, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, kalau
dihidupkan balik atau dibalikkannya kepada dunia, dia akan balik juga kepada keadaan kafir. Dia tak akan percaya, tak akan beriman kepada Allah. Sebab itu, ulama berkata, kalau kita jumpa orang kafir sekarang di dunia ni, kita tanya dia, kamu nak masuk Islam tak? Dia tak akan, kalau dia tak nak, dia akan cakap tak nak. Dan kalau kita tanya dia, kalau umur kamu 1 juta tahun, kamu nak tetap di dalam keadaan macam ni? Dia akan jawab iya. Dia akan menolakkan Islam. Ini yang keadaannya begitu, maka Allah tidak zalim jika mengazabkannya, jika mengkekalkannya di dalam api neraka, khulud, kekal, abadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita di dalam Al-Quran tentang hakikat orang kafir ini. Dan begitu juga ahli syurga. Ahli syurga, kerana mereka berazam, walaupun mereka hidup 1 juta tahun, juta-juta tahun pun, kita semua orang Islam. Kita semua orang Islam. Kalau kita ditanya, kalau umur kamu 1 juta tahun, kamu nak tetap dalam keadaan Muslim? Kita akan jawab iya. Memang ya. Kalau hidup kita kekal, tak mati, kita nak hidup dalam keadaan Islam? Memang jawapan kita iya. Kita akan kekal dalam Islam. Kita tak akan tinggalkan agama Islam. Jadi kerana niat kita dan azam kita itu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita halalkan syurga kita sebagai kekal. Jadi ahli syurga kekal di dalam syurga, tidak akan mati. Dan yang kekal di dalam api neraka hanya orang yang mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Sebab dia sehingga mati tidak pernah usaha atau tidak pernah masuk Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dicerita, kalau orang itu dia memang dah usaha dan cari dan ada kebaikan di dalam hatinya, dia akan terima Islam. Jadi kerana mereka langsung tidak cari, tidak usaha, lagi satu, mereka memang berazam di dalam hati mereka. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, memang mereka berazam akan tetap di dalam keadaan mereka begitu walaupun umur mereka 1 juta tahun. Jadi kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan orang kafir kekal di dalam api neraka. Tapi orang kafir sahaja. Tengok subhanallah, ahli syurga tidak ada yang sebahagian akan duduk syurga beberapa tahun lepas tu keluar. Bahkan semua yang masuk syurga kekal. Tapi ahli api neraka ada dua. Ada yang akan duduk di satu masa, ada yang kekal. Yang satu masa saja iaitu orang beriman, orang Muslim dan tapi dia banyak dosa dan maksiat. Tapi kalau orang kafir itu kekal, dan itu langsung, itu sangat keadilan daripada Allah, tidak menzalimkan sesiapa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan anugerah yang sangat baik kepada semua hamba-hambanya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua antara ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ahli al-firdausil a'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita jumpa pada esok. Kita akan cerita tentang hadis yang menceritakan tentang kerusakan bumi ini dan kampung mana yang terakhir daripada kampung negara Islam atau kampung di dunia ni yang terakhir akan rusak sebelum hari kiamat. Ini runtuh. Manakah kampung yang terakhir di bumi akan runtuh selepas bumi semua runtuh. Itu yang kita akan cerita insya-Allah pada esok malam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.